Assalamualaikum. Jadi kumpulan kami akan membentangkan terjemahan akhbar sukan. Jadi saya akan ceritakan sedikit tentang proses terjemahan. Seperti mana yang kita tahu, proses terjemahan ni mempunyai 3 fasa. Fasa yang pertama, fasa sebelum terjemahan. Fasa yang kedua, fasa semasa terjemahan. Dan fasa ketiga, fasa selepas terjemahan. Jadi kita akan pergi kepada marhalah qabla terjemah ataupun fasa sebelum terjemahan. Fasa sebelum terjemah. Yang pertama, yajibu an yatawaffiru nas al-masdar. Wajib dan perlulah ada teks sumber. Yang kedua, iqra'an nas wa fahmuhu. Baca teks dan fahaminya. Yang ketiga, tahlil ma yajibu idafatuhu wa tawdih wa izalatuhu. Analisis apa yang perlu kita tambah, apa yang perlu diperjelaskan dan apa yang perlu digugurkan, apa yang perlu dibuang. Dan yang terakhir sekali, kum bita'yin al-mi'yar al-khas bitariqah allati turidu istiqdamiha. Kita perlu tentukan piawaian kaedah mana yang nak digunakan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada amsilah fi tarjamatil qisas al-musawwarah. Contoh terjemahan komik. Al-khutwah al-ula, unzur ila al-muhtawa ilmi atau ghairu ilmi. Jadi langkah pertama, kita perlu melihat isi kandungan itu ilmiah atau bukan ilmiah. Al-khutwah al-thaniyah, istiqdam tariqah at-tawasul adah idza lam tatamakkanu tariqah at-tawasul min naqli ar-risalah fastakhdama tariqah aksal mala'amah. Yang kedua, biasanya kita akan gunakan kaedah komunikatif atau at-tawasul. Sekiranya kaedah ni tidak dapat sampaikan mesej, jadi gunakan kaedah yang lebih sesuai. Al-khutwah al-thalisah, unzur ila al-jumhur li tahdid mustawa al-lughah. Kita perlu lihat kepada audiens kita untuk menentukan laras bahasa yang sesuai. Okey, kita teruskan kepada marhalah inda terjemah, fasa ketika terjemah. Yang pertama, haddada al-mutabaqah al-munasibah lin-nas al-mutarajim sawa'a turidu ta'rif dilaliyah atau tafa'uliyah. Tentukan padanan yang sesuai pada teks terjemahan sama ada nak tetapkan kaedah semantik atau komunikatif. Yang kedua, tahaqqaqa min at-tarjamah, semak terjemahan. Dan yang terakhir, kum bi tahlil al-juz'ul khalfi, edit balik terjemahan kita. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada fasa yang ketiga atau fasa yang terakhir, iaitu fasa selepas terjemahan. Okey, yang pertama, ikhtibar at-tarjamah zata silah atau ghairu zata silah. Kita perlu uji terjemahan kita sama ada relevan atau tidak relevan. Yang kedua, ahsil ala ta'liqat min ithnaini aw thalatha ala al-aqalla min dhawa al-maharat an-nas. Dapatkan komen daripada 2 orang atau 3 sekurang-kurangnya yang mahir dalam bidang terjemahan. Seterusnya, sahih at-tarjamah mutabaqah atau muqarabah. Jadi selepas kita dapatkan komen daripada orang yang mahir dalam terjemahan, jadi kita betulkan terjemahan kita yang mana kurang enak atau tidak berapa tepat, sama ada padanannya atau pendekatan apa yang perlu dibetulkan. Yang terakhir, jahaza lil amaliyah at-taliyah allati yajibu an tantashir nataij at-tarjamah. Bersedia untuk proses seterusnya, iaitu menyebarkan hasil terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan memulakan penterjemahan pada bahagian tajuk akhbar sukan dan rekreasi. Okey, tajuk akhbar ini dalam teks sumber ialah Malaysia Muttahidiyah Al-Lajnah Al-Olumbiyah lan yadkhul ar-riyadiyun al-israiliyun biladuna.
Baik. Di tajuk ini saya menterjemahkannya ke dalam teks target yang berbunyi, Malaysia menentang jawatan kuasa Olimpik, atlet Israel tidak akan memasuki negara kita. Okey. Cabaran yang saya hadapi untuk menterjemahkan bahagian tajuk akhbar adalah sukar untuk menterjemahkan ayat dalam teks sumber dan menjadikannya dalam uslub Melayu. Maksud kat sini ayat di bahagian selepas titik bertindih tu, saya mengalami sedikit kesukaran lah untuk menterjemahkan ayat yang dalam uslub bahasa Arab tu ke dalam uslub Melayu. Jadi antara cara saya penyelesaian saya terhadap cabaran yang saya hadapi adalah dengan terjemahkan teks dengan mengubah kedudukan ayat dalam teks sumber. Jika kita perhatikan dalam teks sumber, selepas titik bertindih dimulakan dengan lan yadkhul ar-riyadiyyin al-israiliyyin biladuna. Dalam teks target saya terjemahkan, saya mulakan dengan atlet Israel tidak akan masuki negara kita. Bagi saya maksud ataupun terjemahan yang dibuat ni lebih faham dan insya-Allah sampai kepada pembaca sasaran. Okey, baik. Ni contoh lah. Ini adalah contoh cabaran yang saya hadapi dalam terjemah akhbar ini, dalam ayat ini, la yadkhul ar-riyadiyun al-israiliyun biladuna. Sebab saya merasakan ia adalah satu cabaran sebab saya khawatir hasil terjemahannya jika kita terjemahkan dengan dalam maksud yang lain, dikhawatiri jadi terjemahan tu jadi kaku dan terlalu terikut dengan teks asal. Jadi saya ubah kedudukan ayat tu sedikit. Okey. Ini adalah istilah baru yang saya jumpa dalam terjemahan akhbar ini, iaitu al-lajnah al-ulumbiyah. Dalam nas hadaf bermaksud jawatan kuasa Olimpik. Okey. Saya cari makna ataupun terjemahan bagi al-lajnah al-ulumbiyah ni menggunakan Google Translate dan juga Reverso Translation. Selepas itu saya ada melayari website bernama atau apa-apa yang berkaitan dengan sukan untuk saya pastikan adakah penggunaan istilah yang saya terjemahkan itu tepat ataupun tidak. Okey. Apabila saya dah menemui perkataan yang saya cari itu adalah sama dengan apa yang dipaparkan di dalam laman web itu, saya berpuas hati dengan terjemahan saya. Okey, dan uslub yang saya gunakan untuk menterjemahkan istilah yang baru ni adalah al-muhakah. Okey, baik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan bacakan teks yang saya dapat dalam terjemahan akhbar sukan ni. Okey, jadi dalam fil lughatil masdar قال رئيس الوزراء الماليزي مهدي محمد أمس إن حكومته مصرح على منع الرياضيين الإسرائيليين من التنافس في بطولة السباحة البارالمبية الدولية التي تستضيفها بلاده. في اللغة الملايوية أو في لغة الهدف، Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata bahawa kerajaan menghalang atlet Israel daripada bertanding dalam kejohanan renang Paralimpik antarabangsa yang dianjurkan di negara ini. Okey, seterusnya, ma hiya at-tahdiyat fi tarjamah? Apakah cabaran yang dihadapi ketika proses terjemahan? Okey, yang pertama, laqad wajadtu annahu sa'bun lil ghayah wafqan li uslub lughatun nas wal masdar. Jadi saya mendapati agak sukar untuk sesuaikan uslub antara teks sumber dan teks sasaran. Yang kedua, al-usul ala al-kalimah as-sahihah li ba'dil mustalahat. Jadi untuk mencari penggunaan kalimah atau perkataan yang sesuai dan tepat bagi setengah istilah adalah sangat sukar.
Okey, jadi ini adalah solusi bagi cabaran yang saya hadapi dalam proses terjemahan. Yang pertama, iqra' al-kathir wa adhafu al-mufradat bil-idhafah ila itqan istikhdam uslub al-lughatul tarjamah as-suhuf wa a'jabani. Jadi haruslah banyakkan membaca untuk menambahkan vocabulary dan membiasakan diri dengan gaya bahasa terjemahan akhbar atau yang seangkatan dengannya. Yang kedua, raja' asy-syakhsu al-mahirin atau qamus as-suhuf. Rujuk seseorang yang mahir dan kamus akhbar. Baik, amsilah ala tahdiyat fi tarjamatil akhbar. Contoh bagi cabaran dalam terjemahan akhbar. Jadi al-kalimat nas al-masdar inna hukumatihi misrah ala mana'a ar-riyadiyyin al-isra'iliyyin min at-tanafus fi butulah as-sibaha al-paralimpiyah ad-dawliyah allati tastadhifuha biladihi بسبب صعوبة في الترجمة للحصول على الجمل منظمة وغير مربكة. Jadi saya merasakan agak sukar untuk translate ayat ini kerana untuk mendapatkan hasil terjemahan yang tersusun dan juga senang dipahami. Nak dapatkan ayat yang tidak kaku tu agak sukar. Okey, seterusnya ialah al-istilah al-jadid wa taqniyat fi tarjamah ma'a amsilah baina lughatil masdar wa lughatil hadaf. Jadi istilah atau perkataan yang baru beserta teknik dalam terjemahan dan contoh dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran. Jadi yang pertama, perkataan baru yang saya dapat ialah butulah as-sibahah al-paralimpiyah ad-dawliyah, yang bermaksud kejohanan renang Paralimpik antarabangsa dalam bahasa sasaran. Uslub yang digunakan ialah muhakkah kerana dia meniru struktur ayat dalam bahasa sumber. As-sibahah al-paralimpiyah ad-dawliyah, renang Paralimpik antarabangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi perenggan kedua ini, saya telah membacanya dan menterjemahkannya daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Bahasa sumber, ونقلت وكالة الأنباء الماليزية برنامج عن محاضر قوله في مؤتمر صحفي إذا كان الفريق الإسرائيلي مصرا على المشاركة في البطولة فهذا أمر خاطئ لن نسمح لهم بالدخول. Bahasa sasaran, agensi berita Malaysia bernama memetik kata-kata daripada Tun Dr. Mahathir pada sidang media yang lepas. Sekiranya pasukan Israel berkeras untuk menyertai kejohanan itu, maka kami tidak akan membenarkan mereka masuk kerana ia adalah satu kesalahan. Bagi perenggan kedua ini, saya telah menggunakan kaedah penambahan untuk memudahkan orang awam memahaminya. Kemudian, at-tahdiyat, cabaran. Awalan, qillatu mufradat wa mustalahat bikhusus an-riyadhah. Antara cabaran yang saya hadapi dalam menterjemah berita sukan ini adalah kurangnya istilah berkaitan dengan sukan. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya telah merujuk kamus akhbar dan juga membaca beberapa petikan akhbar berkaitan dengan sukan. Sanian, tuhawwilu al-uslub min lughatil arabiyyah ila lughatil malayawiyah, adalah iaitu menukarkan gaya bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Selain itu, antara istilah yang saya dapat daripada perenggan kedua ini adalah pertama, al-lughatul masdar wakalatul anba'i wal lughatul hadaf agensi berita wal uslub al-muhakah. Kedua, al-lughatul masdar mu'tamar sahafiyun wal lughatul hadaf sidang media wal uslub at-takafu. Ketiga, al-lughatul masdar al-butulah wal lughatul hadaf kejohanan wal uslub at-takafu. Syukran ala husni istima'ikum. Baik, saya akan meneruskan perenggan yang ketiga. Wa asyara Mahathir mutahaddiyan al-lajnah al-olimpiyah ad-dawliyah ila anna al-jihati munazamati lil-butulati idza aradat sahbu halqi istidafati min Malaysia fayamkinuha fa'lu dhalik. Kami terjemahkan kepada, jika mereka mahu menarik semula hak penganjuran kejohanan itu dari Malaysia sekalipun, mereka boleh berbuat demikian, kata Tun Dr. Mahathir kepada Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa. Kemudian, kami mendapati cabaran dalam menterjemahkan ayat ini. Pertama, sukar untuk menghasilkan terjemahan Arab-Melayu mengikut intonasi terjemahan dalam aspek penulisan berita Melayu.
Resolusi untuk cabaran ini ialah cari berita Melayu yang seakan-akan lalu buat perbandingan serta rujukan dalam menghasilkan intonasi terjemahan berita Arab Melayu yang baik. Kedua, cabaran yang kami dapati dalam menterjemah ayat ini adalah penyusunan ayat serta pemilihan perkataan agak rumit kerana ayat ini mengandungi unsur cabaran. Resolusi kepada cabaran menterjemah ayat ini adalah penyusunan ayat serta pemilihan perkataan yang sesuai mengikut fungsi berita perlu kepada penelitian yang baik agar terjemahan mudah difahami oleh pembaca sasaran. Seterusnya, al-amsilah at-tahdiyat fi terjemah. Contoh cabaran dalam menterjemah. Baik, ayat yang saya sertakan di sini adalah jumlah fi ayat keseluruhan lah. Jumlah fi nasul masdar berbunyi wa asyara mahathir mutahaddiyan al-lajnah al-olimpiyah ad-dawliyah ila anna al-jihati munazzamati lil butulati idza aradat sahbu halqi istidafati min Malaysia fayamkinuha fa'lu dhalik. Okey, sebab apa satu ayat ni saya ambil dia jadi sebagai satu ayat cabaran? Sebab ayat ni mengandungi perkataan cabaran. Terjemahan akan berbunyi agak kasar dari segi berita Melayu. Maka kami terjemah ayat ini dengan menggunakan teknik terjemahan bebas, yang mana kami mengambil isi dan maklumat penting dalam teks sumber, lalu mengubah serta menstrukturkan semula ayat bagi memurnikan lagi hasil terjemahan. Kemudian, al-istilah al-jadid wa tiqniyat fi terjemah ma'a amsilah bainal lughah masdar wal lughah hadaf. Awalan, ni antara istilah baru dan teknik kami terjemah lah. Yang pertama, nasul masdar al-lajnah al-olimpiyah ad-dawliyah. Nasul hadaf maksudnya jawatan kuasa Olimpik antarabangsa. Uslub muhakkat iaitu ejekan. Yang kedua, nasul masdar al-butulah. Nasul hadaf bahasa sumber ataupun maksud dia, nasul hadaf bahasa sasaran ataupun maksudnya kejohanan. Kami menggunakan uslub takafu iaitu persamaan. Baik, yang terakhir adalah istidafah. Istidafah nasul masdar ataupun bahasa sumber. Nasul hadaf dia ialah ataupun maksud dia adalah hak penganjuran. Hak penganjuran ni jika dalam teks ni lah, istidafah ni bermaksud hak penganjuran. Tetapi kalau istidafah tu sendiri adalah penerimaan tetamu ataupun tuan rumah. Dan uslub dia kami gunakan menggunakan at-takafu iaitu persamaan. Baik, insya-Allah saya akan meneruskan lagi pembentangan bagi kumpulan saya dengan perenggan yang keempat. Wa ta'tabiru al-butulah al-muqarrarah khilal al-fatrah baina 29 Yulyu wa 4 Agustus al-muqbilin fi Madinah Kuching al-Malayziyah bimasabati munassatin muhimmatin li ta'ahuli li dawrati al-al'ab al-Paralimpiyah Tokyo sanat 2020. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadual perlawanan telah ditetapkan dalam tempoh 29 Julai sehingga 4 Ogos berikutnya di Bandar Kuching, Malaysia. Perlawanan ini merupakan platform yang penting untuk kelayakan dalam Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Saya menggunakan kaedah harfiah dan juga iktirad untuk menterjemah perenggan keempat ini. Baik, sebelum saya teruskan kepada cabaran saya dalam menterjemah teks ini, suka untuk saya ceritakan sedikit proses penterjemahan yang telah saya lakukan. Apabila saya menterjemah teks ini, saya cuba untuk terjemahkan menggunakan ilmu pengetahuan saya sendiri. Tetapi dalam masa yang sama, saya cuba untuk melihat Reverso, My Kamus, Google Translate dan juga Kamus Akhbar. Kemudian setelah selesai saya menterjemah teks ini, saya meminta rakan saya untuk membaca hasil terjemah yang telah saya lakukan. Cabaran saya dalam menterjemah teks ini, yang pertama sekali, saya terlampau terikat dengan teks sumber dan menyebabkan hasil terjemahan saya sukar untuk difahami. Baik, apa solusi yang saya lakukan? Saya cuba untuk fokuskan kepada teks target dan saya cuba untuk menggunakan ayat yang mudah untuk difahami supaya pembaca lebih memahami dengan jelas.
Yang kedua, saya ragu-ragu untuk menterjemah sama ada untuk membuang perkataan atau menambah perkataan yang lain kerana saya risaukan ayat yang saya terjemahkan itu menyebabkan pembaca kurang faham dan tidak jelas dengan apa yang ingin saya sampaikan sekiranya saya membuang ataupun menambah perkataan lain. Jadi, solusi yang saya ambil ialah saya meminta rakan-rakan saya supaya membaca terjemahan yang telah saya lakukan. Contoh ayat yang sedikit mencabar bagi saya untuk menterjemah. Yang pertama sekali, Baina 29 Yuliu wa 4 Agustus al-Muqabilin. Saya ragu-ragu untuk menterjemah sama ada ingin menterjemah dalam tempoh 29 Julai sehingga 4 Ogos berikutnya ataupun ingin menterjemah menjadi di antara 29 Julai dan 4 Ogos depan. Tetapi saya memilih dalam tempoh 29 Julai sehingga 4 Ogos berikutnya. Yang kedua, lita'ahuli. Saya ragu-ragu untuk menterjemah kelayakan dalam ataupun melayakkan diri ke. Akhir sekali, ini merupakan perkataan-perkataan yang saya ambil daripada teks terjemah yang saya hasilkan. Baik, yang pertama sekali, Yuliu wa Agustus. Julai dan Ogos. Ia menggunakan kaedah al-iktirad, iaitu pinjaman. Yang kedua, kucing al-Maliziyah. Kucing Malaysia juga menggunakan kaedah al-iktirad. Yang ketiga, munassatin yang bermaksud platform. Ini dia menggunakan kaedah at-takafuk, iaitu pinjam setara. Yang keempat, lita'ahuli, kelayakan, juga menggunakan kaedah at-takafuk. Yang kelima, al-Paralimpiyah, Paralimpik. Paralimpik ini menggunakan kaedah al-muhakkah kerana ia adalah ajukan. Dan yang keenam, Tokyo. Tokyo juga menggunakan kaedah al-iktirad. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perenggan terakhir teks asal dia وترفض السلطة الماليزية بشكل واضح المبادرات الإسرائيلية لإنشاء علاقات دبلوماسية وتجارية منذ ستينيات القرن الماضي حيث تقول إنها لن تفعل ذلك لأن جزءا كبيرا من الشعب الماليزي يرفض هذه العلاقات. Saya terjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Pihak berkuasa Malaysia dengan jelas menolak inisiatif Israel untuk menjalinkan hubungan diplomatik dan komersial sejak tahun 1960-an lagi. Mereka bertegas untuk tidak melakukannya kerana sebahagian besar rakyat Malaysia menolak hubungan ini. At-tahdiyat fi tarjemah, cabaran dalam menterjemah perenggan ini. Saya menghadapi kesukaran menyusun ayat dalam bahasa sasaran dengan bahasa yang mudah difahami. Ayat menjadi terlalu panjang jika diterjemah harfiah daripada teks asal. Al-Qara li tahdiyat, saya jadikan ayat majmuk dalam teks asal kepada ayat tunggal supaya mudah difahami, dan saya juga menggugurkan beberapa perkataan yang dirasakan tidak perlu. Sebagai contoh, saya menggugurkan perkataan Al-Qarnul Madi dalam teks sasaran. Seterusnya, saya jadikan ayat tunggal bermula pada ayat haisu taqulu innaha sehingga hadhil alaqat. Saya jadikan ia ayat tunggal. Mereka bertegas untuk tidak melakukannya kerana sebahagian besar rakyat Malaysia menolak hubungan ini. Al-Kalimah Al-Jadid, perkataan baru yang saya dapati dalam perenggan ini, As-Sultat Al-Maliziyah, bermaksud pihak berkuasa Malaysia. Seterusnya Al-Mubadarat, inisiatif. Seterusnya Diplomasiyah, iaitu diplomatik. Tijariyah, komersial. Dan Sittiniyat, 1960-an. Baiklah, itu sahaja berkaitan dengan teks terjemahan kami. Seterusnya saya ingin mencadangkan 3 perkara yang boleh diikuti oleh sahabat-sahabat dalam menterjemah sesuatu teks. Awalan, tudarib nafsikum biqira'atil akhbar yaumiyan hatta nata'aridu daiman lil mustalahat al-mustakhdimah fil lughah al-hadaf. Latih diri kita dengan membaca akhbar setiap hari
sehingga kita sentiasa didedahkan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa sasaran. Ba'da zalik ladaikum an yamlikuna qamus al-akhbar kamarja. يجمع قاموس الأخبار المصطلحات المحددة التي غالبا ما تستخدم في الأخبار ويمكننا باستخدام مصطلحات أكثر دقة ومفهومة للقارئ. Seterusnya, kita perlu mencari dan memiliki kamus akhbar sebagai rujukan. Kamus akhbar ni mengumpul istilah-istilah yang mana sering digunakan dalam akhbar, dan ini membolehkan kita menggunakan istilah yang lebih tepat dan lebih difahami oleh pembaca. Wa akhiran tuhaqqiqu nata'ij tarjamah wa qum bitahsiniha ma'a jumhur liintiqadi nata'ij tarjamah. Akhir sekali, sentiasa memeriksa dan memperbaiki hasil terjemahan kita dengan meminta bantuan orang lain, terutamanya ahli-ahli bahasa, untuk mengkritik hasil terjemahan kita. Tayyib. Aktafi bihadzal qadr. Syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.